Assalamualaikum semua. Dalam entry kali ni, jom cuba menu masakan ala-ala Thai. Nampak sedap sangat kan? Ketam nipa masak kamhyong ala Thai ni. Kalau di restoran makanan laut, ketam masak kamhyong ni rasanya mahal kan? Anda boleh je masak sendiri di rumah menu istimewa ni. Kos pun tak mahal mana. Makan dengan nasi panas-panas, silap-silap boleh bertambah. Dengan kuahnya yang pekat melekat tu, boleh nampak kan? Jika tiada ketam nipah, anda boleh juga gunakan ketam laut biasa pun dah sedap dan pembuka selera sangat. Jom ke dapur. Umi nak tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk masak ketam masak kamhyong ni. Kalau anda nak tahu apa bahan rahsia nak bagi kuah kamhyong tu nampak pekat, melekat, berkaramel tu, jom ikut Umi ke dapur. Kita tengok satu persatu. Ni dia bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini Umi ada 4 ulas bawang putih. Umi dah siap-siap cincang bagi betul-betul halus. Kemudian setengah biji bawang Holland. Umi hiris bulat biar nampak besar gitu. Nampak lebih cantik nanti kuah. Kemudian 7 helai daun limau purut. Daun limau purut ni buang tangkai tengahnya ya. Untuk elak kuah kita jadi pahit. Kemudian di sini ada 3 tangkai daun kari. Cari yang berwarna hijau gini, lebih beraroma wangi. Kemudian akar ketumbar, Umi dah siap ketuk sedikit. 1 ikat daun ketumbar, hiris bagi halus untuk naikkan aroma wangi pada kuah. 7 biji cili padi merah, Umi hiris halus gini. Kalau nak ketuk pun boleh je. Setengah sudu kecil serbuk perasa. Kemudian di sini Umi ada 2 ekor ketam nipa. Ni dah siap basuh bersih ketam tersebut dan Umi belah kepada 2 bahagian sebab besar sangat ketamnya. Ni ketam jantan ni sebab nampak dia punya bahagian penyepit tu nampak besar-besar gitu kan. Kemudian 1 mangkuk kecil air biasa, 1 sudu kecil gula nisan Thai, boleh dapatkan di Shopee. Kalau tak ada, boleh pakai gula Melaka atau gula pasir. Sedikit tepung jagung, 1 sudu kecil rempah kari ikan. Kemudian kicap manis, Umi guna brand Mahsuri ni. Rasanya lebih sedap. Untuk sos ikan, ni dia sos ikan ataupun kadang ditulis sos sotong ataupun kicap sotong, produk Thailand ni. Kemudian akhir sekali di sini Umi gunakan 3/4 biji limau nipis. Umi perak, ambil jusnya sahaja. Lagi sikit tu baki akhir tu kita bolehlah buat hiasan nanti ni. Nanti kita letak atas ketam kamhyong. Okey, jom kita mula masak. Sebelum kita nak masak ketam ni, pastikan anda hilangkan bau hanyir ketam tersebut. Umi gunakan buttermilk ni. Tujuannya untuk apa tu? Boleh nampak tu, to reduce fishy smell in seafood. Jadi, buttermilk ni membantu untuk hilangkan bau-bau hanyir pada makanan laut. Kalau anda tak ada buttermilk ni, boleh je gantikan dengan air asam jawa ataupun tepung gandum. Untuk anda yang nak cuba buttermilk ni, boleh dapatkan di Shopee ataupun kedai bakery ada dijual. Kalau tak ada, boleh je pakai bahan-bahan yang ada kat rumah je. Yang pasti anda kena hilangkan dahulu bau-bau hanyir tu dengan merendamkan sekejap. Dalam 10 minit gitu dah okey ya. Supaya nanti kuah kamhyong ni tak berbau hanyir sangat. Bila makan pun sedap je. Tak adalah dia dah cut habis bau-bau hanyir tu, kita tak nak. Dah siap merendam, lebih kurang 10 minit tu basuh bersih, toskan dan masukkan dalam 1 mangkuk yang agak besar ni untuk kita taburkan dengan tepung jagung. Umi akan salutkan ketam-ketam ni dengan tepung jagung sebelum kita nak goreng. Bagi lebih rangup lah ketam ni dan lebih sedap rasa kuah tu. Bila kita masak pun nanti tepung jagung ni dah membantu untuk memekatkan kuah kamhyong tersebut. Salut gitu-gitu je. Bagi agak dia bersalut rata tu dah okey. Tak perlu sebati sangat sebab ketam ni tajam kan. Kalau boleh gunakan senduk ataupun sudu. Elakkan untuk guna tangan. Sebab ketam ni tajam, bahaya ya kalau guna tangan, takut nanti luka. Kalau tak ada tepung jagung, boleh je gantikan dengan tepung beras. Fungsinya sama je untuk rangupkan ketam. Kalau anda tak nak goreng, nak terus masuk dalam kuah kamhyong pun boleh je. Pastikan minyak tu dah agak panas sedikit baru kita mula menggoreng ketam tersebut. Dalam satu masa ni jangan masukkan banyak sekaligus. Nanti susah ketam tu nak masak sempurna.
Masukkan dalam satu ekor dulu ni, yang telah Umi belahkan kepada dua bahagian tu. Bahagian penyepit tu pun Umi asingkan. Dah ketuk sekali dah bagi asing, sebab dia terlalu besar sangat ketam ni. Sesekali tu balik-balikkan ya, supaya ketamnya masak sekata. Umi masak ketam ni tak lama sangat pun, cuma setengah masak, half cook dah okey. Sebab nanti kita akan masak lagi dalam kuah kamhyong. Kita akan masak bersama kuah tu, bagi isi ketam tu dan rasa ketam tu meresap ke dalam kuah kamhyong. Jadi tak perlu goreng lama sangat pun. Agak-agak dah nampak separuh masak tu, kita dah boleh angkat. Contohlah kalau anda tak nak goreng kan, tak perlu kita salutkan dengan tepung jagung tu. Terus nanti kita masak sekali dengan kuah kamhyong. Ni sebab Umi nak goreng sekejap, sebab katanya lebih sedap kalau digoreng. Isi ketam tu lebih manis rasanya. Nanti minyak gorengan tu kita jangan buang. Kita akan gunakan semula untuk kita buat kuah kamhyong tu. Lagi merasa lah kan. Untuk anda yang kurang gemar dengan ketam nipah ni, boleh je guna ketam laut yang biasa tu. Tu pun dah sedap sangat. Cuma ketam nipah ni lagi yang kata lagi eksklusif lah rasanya, lagi premium. Sebab isinya lebih besar-besar, lagi berasa lah bila makan tu kan. Nampak tu dah setengah masak gitu. Terus angkat. Kemudian jom Umi nak tunjukkan cara buat kuah kamhyong pula. Sebelum mula menumis, minyak tu kurangkan sedikit, biar minyak tu mencukupi untuk kita tumis bahan-bahan tumisan ni sahaja. Permulaan ni kita tumis dahulu bawang putih yang telah dicincang. Tumis bagi bawangnya naik bau dan berwarna keperangan sedikit. Dan naik aroma bawang tu, kemudian masukkan bawang Holland. Bawang Holland ni Umi tak masukkan semua, masukkan sedikit sahaja dahulu, nanti baki tu last baru kita masukkan. Kemudian masuk sekali cili padi, akar ketumbar dan juga daun kari. Bahan-bahan ni semua kita tumiskan sekejap bagi betul-betul naik bau. Waktu ni dah naik dah bau daun kari tu, aromanya dah naik dah wangi gitu kan. Barulah masukkan serbuk kari ikan. Rempah kari ikan ni tak perlu banyak, sedikit saja dah mencukupi. Masukkan, tumiskan sekejap rempah kari ikan ni, bagi naik baunya, dan sebati bersama bahan tumisan tu. Ni sebabkan kita guna ketam, jadi kena guna rempah kari ikan lebih sesuai. Kemudian rempah dah nampak naik minyak tu, barulah kita masukkan air. Air tu agak-agak je, ikut banyak mana kuah yang kita nak. Kemudian masukkan 2 sudu besar kicap manis. Kemudian tambahkan dengan 1 sudu besar sos ikan. Kemudian masukkan air limau nipis. Masukkan serbuk perasa, masukkan gula ni santai. Bahan-bahan ni semua kita satukan je terus. Kemudian gaul sebati dan biarkan kuah kamhyong ni mendidih sekejap. Dan gula tu dah larut sedikit kan. Barulah kita masukkan ketam yang telah kita goreng separuh masak tadi. Ketam-ketam tu kena masukkan awal, sebab tadi kita goreng separuh masak je kan. Jadi kita akan sambung masak lagi bersama kuah kamhyong ni. Jadi lagi berasa lah kan. Meresap gitu kuahnya dalam isi ketam. Kemudian taburkan dengan daun limau purut. Bagi daun tu mengeluarkan rasa dan bau. Agak susah sikit Umi nak menggaul. Kualinya kecil sangat, ketamnya besar-besar pula. Kalau boleh gunakan kuali yang agak besar sedikit ya. Senang kita nak menggaul. Sentiasa gaul je, gaul sebati. Boleh tambahkan sedikit air. Kalau nampak kuahnya tu macam tak cukup kan. Ni kemudian Umi ada lupa tadi nak masukkan sos tiram. Umi masukkan dalam 1 sudu kecil. Kemudian sambung masak. Umi akan masakkan hinggalah kuah kamhyong tu mengering dan bersalut sebati dan mengering gitu. Bagi kuah dia nampak pekat sedikit. Dan fungsi kita masukkan gula kabung tadi, gula kabung Thai tu, bagi pekatkan kuah ni dan nampak kuahnya lebih berkaramel dan lebih berkilat. Sambung masak je hinggalah semua bahan-bahan tu bersalut sebati dan nampak pekat gini kan. Nampak tu bahagian dia punya kuah tadi tu dah mengering dah
semuanya dah bersalut sebati bersama dengan ketam dan meresap gitu, barulah taburkan dengan baki bawang Holland yang ada tu. Ni sebagai hiasan je lah. Bila kita makan nanti tu, lebih rangup je bawangnya. Untuk menu masakan Thai ni, lebih banyak kalau kita nampak mereka lebih suka gunakan bawang Holland berbanding bawang merah yang biasa tu. Sebab bawang Holland ni rasanya lebih manis kan. Bila gigit pun lebih crunchy je. Nampak tu? Dah nampak menyelerakan sungguh kan? Kuah kamhyongnya dah betul-betul meresap, dah sebati. Kira dah masak lah ni. Siap dah ketam masak kamhyong by Umi. Okey, dah siap ni. Bolehlah taburkan dengan hirisan daun ketumbar sebagai pelengkap rasa, bagi aroma wangi dan rasa yang lebih sedap pada kuah kamhyong. Dah siap, boleh hidangkan. Okey, sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel untuk dapatkan notification video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.